Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada Cikgu Yusnida Yusof kerana meluangkan masa kepada kami untuk menjalankan program kami pada kali ini. Jadi Cikgu Yusnida boleh kenalkan diri dahulu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Yusnida binti Yusof. Yusnida binti Yusof. Saya mengajar di Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baharu. Setakat ini saya mengajar subjek agama lah, seperti subjek pendidikan Islam, bahasa Arab, tauhid dan juga akhlak, yang mana saya mengajar tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk kami yang tidak seberapa ini. Okey Cikgu, kita dilanda dengan musibah pandemik COVID-19. Ya. Jadi bahang kesan-kesannya itu terasa baik kepada guru maupun kami pelajar-pelajar ini. Jadi pada hari ini tujuan kami mengadakan interview Intermubual ini adalah untuk mengenal pasti dan mengkaji pembelajaran yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19 ini berlaku. Jadi dapatkah kalau saya ingin menanya 2-3 soalan kepada cikgu? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Terlebih dahulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita terus tanpa membuang lebih banyak masa, kita terus kepada soalan yang pertama ya cikgu. Cikgu sudah bersedia? Ya, silakan. Syukur, Alhamdulillah. Jadi soalan pertama berbunyi begini cikgu. Apakah pada pendapat cikgu, apakah punca-punca masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19 ini cikgu? Okey, pertamanya terima kasih kepada pengajuh soalan. Okey, soalan berkenaan dengan punca masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19. Okey, tidak dapat dinafikan. Sebenarnya semua pihak, termasuklah pelajar sendiri, bahkan tenaga pengajar, sebenarnya menghadapi pelbagai masalah ya apabila timbulnya pandemik COVID-19, yang mana pelajar dan juga guru-guru terpaksa keluar daripada zon selesa dan zon kebiasaan untuk memastikan kelestarian pengajaran dan pembelajaran PDP terus terpelihara dan berterusan. Okay. Jadi antara punca perdana masalah pembelajaran pelajar semasa pandemik COVID-19, kita boleh tengok pertamanya dari sudut faktor ataupun punca keuangan ya. Dan seterusnya kita boleh juga tengok dari sudut faktor sikap pelajar itu sendiri. Okey, dari sudut faktor keuangan, termasuklah dari sudut kekangan peranti, okey, seperti kesukaran memiliki telefon pintar dan juga kemudahan komputer, termasuklah juga capaian internet yang mana sebahagian pelajar menghadapi masalah untuk mendapatkan internet yang baik di rumah mereka. Okey. Manakala faktor sikap pelajar pula, kita boleh lihat pelajar sememangnya di sekolah sendiri, bukan semua pelajar ya, bukan semua pelajar dapat menumpukan perhatian dan juga fokus mereka di dalam kelas. Apatah lagi apabila mereka berhadapan dengan keadaan ataupun norma baru yang memaksa mereka untuk melebihkan ataupun untuk mencari kefokusan yang lebih ya. Jadi permasalahan ini secara tidak langsung boleh membantutkan proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian
jika tindakan proaktif dan juga efisien tidak dilaksanakan dengan segera. Ramai pelajar bahkan guru tidak dapat mengikuti proses pembelajaran kerana terpaksa berdepan dengan masalah capaian internet dan pemilikan peranti ini. Selain itu, berkenaan dengan sikap pelajar yang saya katakan tadi, sikap pelajar juga menyumbang kepada berlakunya permasalahan dalam proses PDPR, iaitu pengajaran dan juga pembelajaran di rumah lah secara online. Ada sesetengah pelajar yang mana tidak dapat memberi tumpuan ketika guru mengajar. Ini kan pula lah ketika sesi pembelajaran atas talian. Ada juga dalam kalangan pelajar yang sertai kelas atas talian seperti Google Meet, Zoom sekadar untuk memenuhi jumlah kehadiran mereka. Hakikatnya di sebalik kamera yang sengaja tidak dimatikan, mereka melakukan kerja-kerja yang tidak ada kaitan dengan proses pembelajaran tadi. Okay, terima kasih cikgu untuk penerangan yang cukup panjang lebar. Betul, saya setuju. Saya sendiri pun sebagai seorang pelajar mengalami masalah capaian internet yang agak terhad di kawasan saya. Jadi kadang-kadang saya terpaksa keluar bandar lah sikit, keluar daripada kampung saya sikit untuk mencari kemudahan apa semua tu. Banyaklah timbullah masalah kepada saya. Bagi pelajar ni saya rasalah, saya yakin kawan-kawan saya di luar sana yang tidak bernasib baik seperti saya juga merasakan perkara yang sama. Jadi seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, saudara Lutfi Hadi untuk mengemukakan soalan yang kedua. Silakan saudara. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okey, untuk soalan kedua saya nak tanya pasal mengenai cabaran pembelajaran yang selalu dihadapi oleh pelajar ketika dalam kelas secara online ni lah. Terima kasih atas soalan yang diajukan tadi berkenaan dengan cabaran pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar sendirilah. Okey, seperti yang saya katakan tadi, capaian internet yang terhad menjadi cabaran yang sukar untuk ditangani semasa mengikuti pembelajaran dalam talian. Setiap kelas atas talian yang menggunakan platform aplikasi seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain, seperti yang kita tahu, menelan data dan kos yang agak tinggi. Tetapi namun kita juga tahu kerajaan memandang serius isu ini dengan menyediakan data percuma kepada pelajar dan menaik taraf capaian internet di sesetengah kawasan. Seterusnya, suasana yang kurang kondusif juga menjadi cabaran untuk kelangsungan proses pembelajaran secara atas talian ini. Keluarga yang mana memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai sangatlah keadaan yang saya katakan ini. Tetapi lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit, yang kurang berkemampuan, yang mana mereka mungkin adik-beradik berkongsi bilik yang sama sepanjang PDPR ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dilaksanakan. Jadi hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka, buat keluarga yang saya katakan tadi yang kurang berkemampuan, ditambah pula dengan suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan kepada sesi pembelajaran dilaksanakan secara online. Ya, betul cikgu. Suasana yang kurang kondusif betul. Saya pun merasakan benda yang sama. Bila ramai kan adik-beradik, saya adik-beradik ramai. Bila ramai, macam-macam lah masalah itu, masalah tu, ini masalah ni, banyak hal domestik lah yang akan timbul, permasalahan antara keluarga tu akan timbul, kadang-kadang buat kita rasa tak selesa. Betul lah kalau kadang ramai orang cakap rumah ni bukanlah tempat yang paling terbaik untuk menimba dan serta menuntut ilmu. Tapi setidaknya untuk menjadikan ianya selesa juga sudah memadai bagi saya. Okay, terima kasih cikgu. Untuk soalan yang ketiga, persilakan saudara Farham untuk mengemukakan sepatah dua kata.
Okey, baiklah saudara Arif. Jadi cikgu, uh, kita terus kepada soalan ketiga, iaitu daripada cabaran-cabaran pembelajaran secara online tadi, apakah kesan pembelajaran secara online terhadap pelajar sekolah? Boleh cikgu rungkaikan? Okey, berkenaan dengan soalan kesan kesan-kesan pembelajaran secara dalam talian terhadap pelajar. Okey, kesan yang paling ketara kita dapat lihat adalah dari sudut kualiti ilmu yang diperolehi melalui pembelajaran atas talian. Guru-guru masih dalam proses untuk menyesuaikan diri, bukan guru saja, pelajar juga masih dalam proses menyesuaikan diri dalam keadaan pembelajaran secara online, dalam keadaan norma baru kita. Suasana pembelajaran yang jauh sekali berbeza dengan kebiasaan dan keselesaan yang kita lalui sebelum ni, menghalang ramai pelajar untuk mendapat ilmu yang berkualiti dan optimum. Ramai pelajar yang merungut. Sebenarnya ramai pelajar di luar sana yang merungut serta menzahirkan rasa kecewa mereka kerana kurang faham dan sukar untuk meneliti setiap ilmu yang diajarkan. Berkait juga dengan masalah capaian internet yang saya sebutkan tadi, akan berlaku jurang pengetahuan antara pelajar. Mereka yang mendapat capaian internet yang kurang bagus terpaksa untuk berusaha lebih keras untuk memahami dan mendapatkan ilmu yang diajarkan. Jadi hal ini sebenarnya akan memenatkan sesetengah pelajar dari aspek mental dan juga fizikal. Perkara yang paling kita bimbangkan lagi sekiranya berlaku jurang antara pelajar yang berkemampuan dari sudut internet, dari sudut kemudahan alat peranti, dari sudut mungkin sokongan keluarga, dengan pelajar yang tidak berkemampuan tadi, tidak berkemampuan mungkin dari sudut capaian internet dan sebagainya. Kita takut ataupun kita bimbang berlakunya jurang pengetahuan yang agak membimbangkan, yang agak besar antara golongan pelajar tadi, kalangan pelajar tadi. Baiklah, jelas sekali ternampak kesan-kesan yang amat ketara bagi pelajar-pelajar sekolah yang menjalankan kelas di atas talian ini. Jadi untuk soalan seterusnya, kita terus kepada saudara Arif. Okey cikgu, untuk soalan yang keempat ni cikgu, saya ingin bertanya, pada pendapat cikgu, adakah pembelajaran secara atas talian ini memberi kebaikan kepada para pelajar cikgu? Boleh tolong kupaskan? Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okay, jadi dalam banyak cabaran dan juga kekurangan pembelajaran atas talian ini, sebenarnya ataupun hakikatnya ada juga kebaikan. Pembelajaran secara atas talian ini sebenarnya memberi pelajar peluang, pertamanya untuk menguruskan masa dengan lebih efektif. Okay, kenapa saya katakan demikian? Pelajar tidak lagi perlu bergegas ke sekolah, betul tak? Betul ke? Pelajar tak perlu lagi ambil masa yang lama bersiap untuk Betul. Jadi masa yang tersisa mungkin digunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Lebih-lebih lagi bagi pelajar yang betul-betul bersemangat untuk belajar. Jadi pembelajaran atas talian ini juga dapat meningkatkan kemahiran berdikari seorang pelajar dan melahirkan pelajar yang fleksibel. Pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran sebegini pastinya akan membina diri untuk lebih berdaya saing dan mampu menghadapi segala rintangan dan juga cabaran yang ditempuh pada masa mendatang. Tidak dapat dinafikan juga pembelajaran atas talian membantu menjimatkan kos pelajar. Kenapa saya katakan demikian? Okey, kerana pelajar apabila mereka berada di rumah, mereka tidak perlu mengeluarkan kos ataupun tidak perlu mengeluarkan wang untuk contohnya membeli makanan dan sebagainya kerana mereka memang berada di rumah sepenuh masa. Terima kasih cikgu untuk pencerahan yang sangat bermanfaat dan membina itu. Betul lah,
tidak dapat disangkal lagi hakikatnya. Betul lah, saya sendiri mengaku bahawa dengan melakukan pembelajaran secara atas talian ini menjimatkan kos. Banyak menjimatkan kos. Kalau saya sebagai seorang pelajar universiti, jadi sewa rumah saya tak kena bayar, apa semua, makan-makan minum pun semua jimat. Sangat jimat. Jadi untuk seterusnya kita beralih kepada soalan yang berkaitan dengan prestasi pelajar, cikgu. Jadi saya serahkan kepada kawan saya, saudara Lutfil, untuk menanyakan kepada cikgu soalan tersebut. Silakan saudara. Okey, terima kasih saudara Arif. Okey cikgu, saya ingin menanya dari segi pandangan cikgu lah kan. Dari segi pandangan cikgu, adakah prestasi pelajar ni semakin menurun atau meningkat melalui pembelajaran secara dalam talian ni lah? Okey, terima kasih Lutfi Hadi ya. Okey, jadi melalui pembelajaran dan juga pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian ini, adakah prestasi pelajar meningkat ataupun menurun? Okey, jadi awal diperkenalkan pembelajaran atas talian ini menunjukkan penurunan prestasi pelajar sebenarnya. Di awal kita bermula pembelajaran atas talian ni apabila bermulanya PKP fasa pertama pada bulan 3 tahun 2020 kan. Jadi ramai yang masih, masa tu ramai yang masih berusaha untuk menyesuaikan diri, baik guru maupun pelajar dengan norma pembelajaran yang baru. Namun setelah selesa menggunakan medium atas talian dengan berkesan, yang mana kita sekarang dah setahun lebih dah belajar dalam talian ini, kita dapat lihat pelajar dapat beradaptasi dan menggunakannya untuk mendapatkan ilmu dengan lebih efektif. Jika sebelum ini mereka hanya mengikuti kelas di dalam bilik darjah sahaja, sekarang mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan lebih meluas. Kita dapat lihat ramai pelajar yang menggunakan platform atas talian seperti YouTube untuk membantu mereka mengulang kaji pelajaran. Jadi hal ini dilihat berkesan dan membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Dan saya, kalau kita tengok juga dari sudut saya sebagai guru di sekolah, memang tidak dapat dinafikan semasa fasa PKP pertama apabila bukanya sekolah, apabila ada peperiksaan memang kita tengok prestasi pelajar masa tu agak menurun dan cikgu-cikgu pun terkejut bagaimana kita nak membendung masalah ini ya, untuk meningkatkan prestasi ataupun meningkatkan kecemerlangan pelajar. Namun apabila sekolah terpaksa ditutup semula dan kita terpaksa belajar atas talian di akhir tahun hinggalah awal tahun, hingga bulan 4 baru buka sekolah, guru-guru dan memang pelajar sendiri kita dapat lihat mereka lebih dapat menyesuaikan diri mereka melalui kerja-kerja dan tugasan yang mereka hantarkan kepada guru. Guru dapat lihat prestasi mereka makin baik. Terima kasih cikgu atas pencerahan cikgu tadi. Memang tak disangka lah macam kalau dari sudut ikhlas dari saya pun macam awal-awal saya memang nak mengadaptasi benda tu memang susah. Sebab terima kasih cikgu atas pencerahan tadi. Jadi cikgu, kita beralih kepada soalan seterusnya. Pada pandangan cikgu, adakah pembelajaran secara atas talian membuatkan pelajar kurang bergaul antara satu sama lain dan melahirkan pelajar yang introvert? Boleh cikgu huraikan? Terima kasih Farham atas soalan yang diajukan, soalan yang agak menarik ya, berkenaan dengan
adakah pelajar apabila belajar secara atas talian, belajar secara online ni melahirkan mereka pelajar yang kurang bergaul ataupun introvert ya? Okay, pada pandangan saya sendirilah tidak ya. Tidak. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun pelajar ni terpaksa belajar secara berasingan dan tidak berpeluang untuk bersemuka dengan guru serta rakan-rakan yang lain, mereka masih lagi perlu sama-sama berbincang untuk melakukan tugasan perkumpulan. Ya, saya tak dapat dinafikan, pelajar universiti juga begitu, banyak tugasan-tugasan yang dilakukan, yang perlu dilakukan secara perkumpulan. Begitu juga di sekolah juga ya, tidak terkecuali. Kadang-kadang saya sendiri sekiranya contohnya kita belajar subjek pendidikan Islam yang memerlukan mereka untuk tasmik, tak mungkinlah saya seorang di rumah untuk tasmik seorang-seorang pelajar 40 orang satu kelas ya. Kita dari keadaan ini, jadi kita pelbagaikan suasana pembelajaran yang mana contohnya kita boleh, saya sendiri akan meminta pelajar untuk mencari partner sesama mereka ya, untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Jadi tidak mungkin pembelajaran atas talian ini melahirkan pelajar yang kurang bergaul, melainkan memang sikap mereka itu sendiri, sikap mereka itu sendiri yang memang pelajar yang introvert. Sebab pelajar yang introvert ni memang di sekolah sendiri bersemuka pun memang dia akan berada dalam keadaan yang begitu ya. Dan mereka juga belajar juga apabila mereka ingin mengulang kaji pelajaran ya, mereka sebenarnya tidak terkecuali akan meminta bantuan sesama rakan mereka untuk memahami satu-satu pembelajaran ya, yang mereka kurang faham. Tidak hanya mereka bertanya kepada guru. Jadi walaupun hanya di alam maya, pelajar dan guru sentiasa dapat berinteraksi antara satu sama lain. Pergaulan di alam maya lebih meluas kerana sebenarnya pergaulan di alam maya tidak terbatas ya dari sudut jarak dan juga masa. Mereka dapat sentiasa berhubung tidak kira di mana saja mereka berada. Kalau contohnya di sekolah Ma'had Muhammadiyah Perempuan, selain daripada pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran secara rasmi PDPR ya, kita juga melaksanakan program-program lain ya selain pada belajar, contohnya aktiviti usrah ya, seperti pelajar universiti aktiviti usrah yang mana melibatkan pergaulan mereka antara senior dengan adik-adik pelajar lah. Jadi mereka tu sentiasa ada banyak grup kelas, grup sesama mereka, grup sesama senior mereka yang mana kita melalui program-program dan juga pembelajaran yang secara rasmi ini, insya-Allah sebenarnya tidak melahirkan pelajar yang kurang bergaul lah antara satu sama lain. Okey, jelas sekali huraian yang diberikan oleh Cikgu Yusnida tadi. Jadi betul lah, pembelajaran atas talian tidak sebenarnya melahirkan pelajar yang introvert. Sebenarnya pembelajaran secara atas talian ini terbuka kepada pelajar-pelajar untuk memilih grup masing-masing. Antara mereka yang selalunya menjalankan assignment secara group variety. Ada setengah mereka yang menjalankan assignment melalui satu grup sahaja daripada SEM 1 hinggalah SEM akhir. Jadi itu adalah variasi-variasi pelajar. Jadi untuk soalan seterusnya saya berikan kepada saudara Arif. Okey, terima kasih Farham. Okey cikgu, seterusnya begini cikgu. Jadi semasa pandemik COVID-19 ini kita dapat tahu bahawa guru dan para pelajar tidak lagi dapat bersemuka. Jadi apakah inisiatif, apakah cara yang terbaik
yang dapat diambil oleh guru-guru ini untuk memantau sahsiah dan juga perilaku pelajar mereka, cikgu? Boleh tolong huraikan? Okay, terima kasih Arif ya atas soalan yang diajukan berkenaan dengan bagaimana guru ingin memantau sahsiah ataupun perilaku pelajar dalam suasana pandemik COVID-19 yang memaksa pelajar ni untuk berada di rumah. Okay, jadi sebenarnya tidak dapat dinafikan lah, pencapaian dari sudut akademik dan juga syahsiah ni adalah kedua-dua pencapaian penting yang perlu ada dalam diri pelajar. Pelajar yang hanya cemerlang dari sudut akademik, tidak cemerlang dari sudut syahsiah, tidak dikatakan pelajar yang cemerlang. Tetapi pelajar yang cemerlang adalah pelajar yang seimbang dari sudut akademik dan juga perilaku mereka. Jadi guru-guru dalam hal ini, guru-guru dapat memantau para pelajar dengan bantuan ibu bapa di rumah. Ya, kenapa saya katakan begini? Kerana guru tidak lagi dapat memantau secara jelas sahsiah pelajar di rumah. Jadi pemantauan daripada pihak ibu bapa amatlah diharapkan. Okay, guru-guru juga sering berhubung dan juga mengambil berat akan para pelajar dengan sentiasa menitik beratkan kehadiran mereka dan tingkah laku pelajar semasa proses pembelajaran dan juga pengajaran dilaksanakan di atas talian. Guru juga selalu berhubung dengan pihak ibu bapa untuk memastikan keadaan para pelajar baik dan juga terkawal. Dan dari sudut tugasan juga sebenarnya guru dapat memantau guru dapat memantau perilaku pelajar apabila kita dapat lihat, kita list pelajar yang tidak menghantar tugasan, pada minggu ni tak hantar tugasan, minggu seterusnya tak hantar tugasan, mungkin pelajar tu ada masalah yang perlu kita tanyakan, dan di situ guru perlu memainkan peranan mereka untuk memastikan keadaan pelajar yang bermasalah ini. Baik cikgu, satu pencerahan yang agak jelas, sangat jelas. Jadi kita beralih kepada soalan kita yang terakhir cikgu. Sepanjang 1 jam lebih kita bersama, banyak isi-isi input-input intipati yang dicurahkan dengan sangat optimum oleh cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi beralih kepada soalan yang terakhir, saya serahkan kepada kawan saya, saudara Lutfil Hadi Miramzi, untuk menanyakan soalan yang terakhir ini. Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Arif. Jadi untuk soalan yang terakhir, pada pandangan cikgu lah, apakah resolusi ataupun ataupun jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran secara dalam talian lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Lutfi Hadi atas soalan yang begitu menarik berkenaan dengan apakah resolusi ataupun langkah ataupun cadangan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar di dalam kelas dan juga secara atas talian. Sebab tadi kita sentiasa sebut tentang masalah Jadi apakah langkah apakah langkah yang perlu diambil? Jadi pendapat saya, mempelbagaikan teknik mengajar dan juga menggunakan alat sokongan dan bahan bantu mengajar yang menarik dapat memaksimumkan pembelajaran pelajar di dalam kelas dan secara dalam talian. Seorang guru harus memahami tingkah laku pelajar dengan lebih mendalam, seperti tingkah laku pelajar yang sukakan perhatian guru. Ramai sebenarnya pelajar yang sukakan perhatian guru. Ada juga pelajar yang suka memencilkan diri. Ada juga pelajar yang tingkah laku pelajar yang sangat pintar, dan juga pelajar yang bermasalah. Jadi guru, apa yang perlu guru lakukan? Guru harus memainkan peranan
untuk memahami tingkah laku yang pelbagai ini kerana kesannya memberi impak yang besar terhadap prestasi pelajar dalam pembelajaran mereka. Okay, kalau kita lihat pembelajaran secara atas sekalian, mungkin pelajar universiti, pelajar di IPT, IPTA, IPTS, mungkin dari sudut alat peranti seperti telefon pintar, komputer, mungkin tidak ramailah yang menghadapi masalah, kecuali yang banyaknya mungkin dari sudut capaian internet. Tetapi pelajar di sekolah memang agak besar, masalah yang agak besar pelajar yang tidak mempunyai telefon sendiri. Sebab lagi-lagi pelajar yang baru tingkatan 1, 2, 3, apatah lagi pelajar-pelajar yang darjah 1, 2, 3. Mungkin pelajar tingkatan 5 mungkin kebanyakannya ada. Okay. Jadi bagaimana kita nak atasi masalah? Jadi sebenarnya guru perlu mempelbagaikan cara mengajar tadi. Seperti yang saya katakan, contohnya kalau kita tengok pembelajaran selalu secara online, Google Meet, Zoom. Jadi bagaimana kita nak raikan pelajar-pelajar yang tiada telefon ini? Tidak semestinya guru jangan terlampau berfikiran sempit ya. Guru sepatutnya membuka fikiran, meraihkan pelajar-pelajar yang ada masalah ini. Contohnya mungkin subjek ataupun topik yang mengajar hari itu tidak memerlukan bersemuka secara Google Meet. Guru boleh mengajar secara offline, bukan online, seperti mengajar menggunakan platform aplikasi Telegram, voice note ataupun WhatsApp, ataupun guru boleh merakam dan mengupload video ke YouTube dan menghantar kepada pelajar supaya dapat meraihkan pelajar-pelajar yang ada masalah telefon tadi. Sebab pelajar yang tiada telefon ni kebanyakannya ibu bapa mereka yang bekerja, pagi keluar kerja, petang baru balik. Jadi malam tu barulah boleh tengok telefon. Jadi kalaulah semua guru melakukan ataupun mengadakan proses pembelajaran secara online, Google Meet dan Zoom, bagaimana pelajar-pelajar yang berkekurangan ini, yang tidak berkemampuan ini seperti tiada telefon dan sebagainya. Jadi untuk meraihkan masalah-masalah pelajar, guru harus melihat dengan lebih jauh dan mengkaji apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk memastikan tiada jurang antara pelajar yang berkemampuan dengan pelajar yang tidak berkemampuan dalam pelajaran, supaya tiada pelajar yang ketinggalan dan yang tidak cemerlang. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami semua hari ini menjalankan temu bual untuk projek tugasan kursus KPP 3014. Terima kasih Cikgu, satu pencerahan yang sangat mantap, sangat jelas, sangat ringkas dan padat. Saya pasti rakan-rakan saya semua mengerti dan faham apa yang cuba dilontarkan dan disampaikan oleh Cikgu. Jadi Cikgu, pada kesempatan ini saya berbesar hati kami semua ahli kumpulan ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi meluangkan masa kepada kami bagi melaksanakan sesi temu bual pada malam ini. Sekali lagi terima kasih Cikgu. Sama-sama. Diharap jawapan Cikgu semua ini dapat membantu kami bagi melaksanakan projek tugasan kajian kami. Sangat-sangat membantu Cikgu. Terima kasih lagi sekali Cikgu. Jadi itu saja daripada saya, daripada ahli-ahli rakan kumpulan semua. Selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya tak lama lagi. Terima kasih. Sama-sama.